Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin pagi 15 Ogos, anda bersama saya Mir Abdul Malik Rayani. Kita lihat tajuk utama pagi ini. Pejabat Pendakwa Raya Perancis buka siasatan jenayah terhadap kematian Nora N. Tulisan jawi hanya dilaksana jika PIBG dan murid SJK setuju. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pejabat Pendakwa Raya Perancis membuka siasatan jenayah terhadap kematian remaja perempuan berketurunan Ireland dan Perancis, Nora N. Quirin. Menurut jurucakapnya, Pendakwa Raya Perancis telah membuka siasatan jenayah penculikan terhadap kes itu pada 9 Ogos lalu. Difahamkan agensi itu sering melancarkan siasatan terhadap kes membabitkan warga Perancis di luar negara. Untuk rekod, ibu Nora adalah dari Belfast, sementara bapanya adalah warga Perancis. Peguam keluarga Quirin, Sankara N. Nair, sebelum ini menggesa polis Malaysia menerima tawaran Menteri Luar Perancis, Jean-Yves Le Drian, untuk membantu siasatan kematian remaja perempuan itu. Dan polis dijangka mengumumkan hasil laporan bedah siasat mayat Nora N hari ini. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan, Senior Assistant Commissioner Cik Zakaria Osman berkata, proses bedah siasat itu dilakukan bermula jam 11.45 pagi semalam. Hingga kini, kita masih belum menerima keputusan sebab-sebab kematian. Jadi, saya tidak dapat memastikan sehingga jam berapa bedah siasat yang dikendalikan oleh pakar patologi Dr. Xiao Shui Feng daripada Hospital Kuala Lumpur, Dr. Hanif bin Muhammad daripada Hospital Tunku Jaafar ini, bersama dengan dibantu oleh pegawai kimia DNA forensik Petaling Jaya, iaitu Nur Aidura binti Sa'adun. Dalam sidang media yang diadakan di Hospital Tuanku Jaafar Seremban malam tadi, SAC Cik Zakaria turut memaklumkan operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan di lokasi mayat ditemui bagi tujuan siasatan. Mayat Nora N ditemui pada jam 1.57 tengah hari kemarin di kawasan Berlurah dekat anak sungai kira-kira 2.5 km dari resort dia dilaporkan hilang 4 Ogos lalu. Dan bagi mendapatkan perkembangan terkini berhubung bedah siasat berkenaan, kita terus saja ke Jabatan Forensik Hospital Tuanku Jaafar di Seremban bersama wartawan Nur Fazilah Muhammad Sahir. Fazi, silakan. Ya, Malik, terima kasih. Dan Assalamualaikum. Saya kini berada di hadapan Jabatan Forensik Hospital Tunku Jaafar Seremban, di mana sejak awal pagi tadi, iaitu kira-kira jam 7 pagi tadi, pihak media telah pun mula membanjiri di kawasan hadapan Jabatan Forensik ini untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai laporan penuh bedah siasat remaja dari Ireland yang berusia 15 tahun, iaitu N, di mana kematian beliau yang telah pun ditemui pada Selasa lalu. Dan di kawasan ini juga pihak polis sedang mengawal kawasan ini, di mana orang ramai juga turut kelihatan berada di sini untuk mendapatkan perkembangan terkini. Dan saya juga masih menantikan sebarang perkembangan lanjut dan turut difahamkan bahawa sidang media ini akan diadakan di IPK Seremban. Dan kami masih menantikan jika ada sebarang maklumat lanjut yang kami dapat perolehi dari pihak forensik sendiri. Dan setakat ini tiada sebarang pihak keluarga maupun pihak forensik yang menjalankan bedah siasat ini tiba sejak awal pagi tadi. Dan sedikit kronologi yang saya ingin kongsikan bersama anda semua, di mana mayat Nora N, iaitu warga negara Ireland ini, ditemui pada Selasa jam 1.57 petang, iaitu kira-kira 2.5 km daripada pusat peranginan yang diinap oleh pihak mendiang dan juga keluarga. Dan sepatutnya pihak sidang media ini dijalankan semalam namun ditunda ke hari ini. Dan setelah 10 jam proses bedah siasat dilakukan oleh pakar patologi daripada Hospital Kuala Lumpur, hari ini akan diketahui apakah
yang berlaku di sebalik kehilangan dan juga misteri kematian Nora Ann Quirine ini. Dan saya kira itu sahaja maklumat yang saya boleh kongsikan bersama anda. Dan kita akan bawakan maklumat terkini dari semasa ke semasa. Sekian saja dari saya, Nur Fazil Maul Sahir. Kita kembali kepada rakan setugas di Seri Pentas. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Fazi langsung dari Seremban. Kita akan kembali dapatkan Fazi jika ada perkembangan semasa dari sana. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mengucapkan takziah dan simpati kepada keluarga Nora Ann. Menurut satu ucapannya di laman Twitter, Timbalan Perdana Menteri berkata beliau amat sedih dengan kematian Nora Ann. Beliau turut berdoa agar keluarga mangsa cekal menghadapi saat-saat penuh dugaan. Kerajaan ujarnya percaya pihak polis akan melakukan usaha sedaya upaya untuk merungkai kematian tragik berkenaan. Ini pula berita penemuan mayat wanita yang lengkap berpakaian jaket keselamatan nyata membimbangkan dua keluarga warga Singapura. Menurut Louis Pang, 24 tahun yang juga anak Puah Gek Tin, masih berharap agar ibunya Tan Eng Sun masih selamat. We actually look through, so there's some of their personal belongings and there's also food ration. But the good news is that there's no water inside. We never see any water, the 1.5 litre water in the kayak itself. So we are really hoping that my mummy and the Mr. Tan is actually holding on to the water bottle itself. So at least they have water and they can. There's a higher chance for them to survive. So that's our hope. Yes. Louis mengesahkan barang peribadi yang ditemui seorang nelayan di perairan Pelabuhan Kuantan semalam milik ibunya. Ahli keluarganya akan melakukan proses pengecaman mayat wanita yang dijumpai berkenaan. Kita beralih ke perkembangan isu tulisan jawi. Mesyuarat Jemaah Menteri membuat keputusan supaya pengenalan tulisan jawi kepada murid sekolah rendah tahun 4 di Sekolah Jenis Kebangsaan hanya akan dilaksanakan jika dipersetujui Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Ibu Bapa serta murid Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan menjelaskan semua keputusan lain adalah tertakluk kepada keputusan yang dibuat sebelum ini. Ia termasuk pengenalan tulisan jawi hanya dimuatkan sebanyak 3 muka surat dalam buku teks. Selain tidak dinilai dalam ujian dan peperiksaan, Jemaah Menteri turut menetapkan ia dikenali sebagai tulisan jawi dan bukannya tulisan khat. Justru kementerian berharap isu berkenaan tidak menimbulkan kekeliruan dan sesi libat urus akan terus diadakan dengan semua pihak. Dan isu khad penceramah bebas Dr. Zakir Naik dan pelbagai lagi dasar kerajaan yang didakwa diputuskan sendiri oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah tidak benar. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Rina Harun berkata isu berkenaan timbul kerana pihak terbabit bukan dalam kalangan Jemaah Menteri. Saya kira yang bercakap itu dia tidak berada di dalam kabinet. PM ini, Tun Dr. Mahathir ini, dia pertama sebelum dia membuat sebarang keputusan, dia mengambil kira semua pendapat menteri-menteri. Mendengar dan mempertimbangkan segala. Saya rasa ramai tadi telah pun memberikan pandangan dan cadangan. InsyaAllah ianya adalah yang terbaik sekali untuk semua. Baru-baru ini, Ahli Parlimen Kelang dari DAP Charles Santiago dalam kenyataannya berkata, tiba masa proses membuat keputusan dinilai dalam kalangan Majlis Presiden Pakatan Harapan kerana terlalu banyak kuasa di tangan Perdana Menteri. Namun kenyataan itu kemudiannya dibalas sinis Tun Dr. Mahathir yang mengiktiraf kedudukan Charles setaraf dengan kedudukan Perdana Menteri. Timbalan Menteri Pertahanan Senator Liu Chin Tong kesal dengan salah faham mengenai peranan anggota Angkatan Tentera Malaysia seperti yang digambarkan ahli perniagaan Kun Yu Yin dalam blog peribadinya. Beliau berpendapat salah faham itu perlu diperbetulkan segera. Chin Tong dalam satu kenyataan menjelaskan beliau menulis panjang lebar berkenaan peranan ATM dan bagaimana wujudnya persepsi yang salah berkenaan peranan pasukan pertahanan negara itu. Tegasnya, pada masa aman, Angkatan Tentera mempunyai peranan membantu pelbagai agensi tempatan dan misi-misi antarabangsa. Semua pihak ujarnya harus faham konsep kesiapsiagaan Angkatan Tentera sebagai pilihan terakhir. Dia turut mengajak semua pihak menghayati pengorbanan Angkatan Tentera demi mengekalkan keamanan. Kenyataan itu sebagai respons segera terhadap tulisan Yu Yin dalam laman blog kendaliannya yang menggesa Kerajaan Pakatan Harapan mengambil langkah sewajarnya untuk mengurangkan perbelanjaan perkhidmatan awam yang disifatkan terlalu besar. Antara yang dibangkitkan adalah menyifatkan anggota pasukan keselamatan negara hanya makan dan tidur sahaja. Selain mendakwa majoriti anggota tentera tidak pernah melepaskan tembakan
selain menembak papan sasaran dan menggesa anggota tentera menggantikan pekerja asing upahan di ladang Felda. Bantahan turut disuarakan Ahli Parlimen Kepala Batas Datuk Seri Rizal Merican, Naina Merican. Dan selepas mendapat kecaman pelbagai pihak, Kun Yi Yin akhirnya memohon maaf dan menarik balik artikel yang berkaitan. Beliau juga kesal terutamanya kepada bekas prajurit dan anggota yang masih berkhidmat dengan ATM. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali dengan laporan luar negara. Susulan kemalangan maut di Songkhla, Thailand kemarin, pelancong warga Malaysia yang terbabit dalam nahas yang meragut 5 nyawa itu dikenakan tuduhan memandu dengan cuai sehingga mengakibatkan kematian. Dia turut berdepan hukuman penjara tidak lebih 10 tahun dan denda tidak lebih 20,000 baht. Di Balai Polis Rat Tapum, wilayah Songkhla, ahli keluarga kesemua mangsa yang maut dan cedera mengadakan pertemuan dengan ahli keluarga tertuduh bagi membincangkan wang pampasan kepada mangsa selain ikat jamin tertuduh. Turut hadir Wakil Konsulat Malaysia di Songkhla dan pegawai dari Pusat Bantuan Pelancong wilayah Songkhla. Hasil rundingan, keluarga tertuduh akan membayar pampasan 50,000 baht seorang bersamaan RM6,000. Manakala syarikat insurans pula akan membayar pampasan 300,000 baht seorang. Bayaran 80,000 baht turut akan diberikan kepada mangsa yang cedera. Menurut polis, pemilik kenderaan itu membeli cukai jalan dengan harga 35 baht sahaja dan tidak membeli insurans kemalangan ketika masuk ke Thailand antara 11 hingga 19 Ogos selain memandu tanpa lesen. Tertuduh dibenar diikat jamin 300,000 baht dengan syarat tidak boleh keluar dari Thailand dan perlu berada di bawah jagaan Pejabat Konsulat Malaysia sehingga perbicaraan kes selesai. Ketua Pembangkang United Kingdom Jeremy Corbyn telah menggariskan rancangan untuk menghentikan Perdana Menteri yang baru Boris Johnson daripada memimpin negara. Menurut Jeremy, ia bagi menyekat Johnson daripada meneruskan Brexit tanpa perjanjian yang disifatkannya akan menimbulkan banyak ketakutan yang boleh menjadi bencana. Pemimpin Parti Buruh itu telah mengumumkan akan mula mempertimbangkan undi tidak percaya ke atas Johnson dan berusaha membentuk kerajaan sementara. Untuk tujuan itu, surat rasmi telah diutus kepada pemimpin parti-parti lain di negara itu bagi mengumpul sokongan. Bagaimanapun, Corbyn tidak menyatakan tarikh undi tidak percaya itu akan dilakukan. Namun hampir pasti ia bakal dibuat sebaik Parlimen kembali bersidang selepas cuti musim panas pada 3 September dan sebelum tarikh akhir Brexit 31 Oktober depan. Dalam pada itu, akhbar Daily Telegraph melaporkan Boris Johnson mendapat sokongan ramai warga Britain untuk mengeluarkan negara itu daripada Kesatuan Eropah EU dengan menggunakan apa jua cara. Terdahulu beliau berjanji untuk mengeluarkan Britain daripada EU pada 31 Oktober tanpa mengambil kira sama ada beliau berjaya memuktamadkan perjanjian dengan Brussels meskipun sebahagian ahli parlimen menentang Brexit tanpa perjanjian. Hasil tinjauan Kongres mendapati 54% responden menyokong tindakan berkenaan manakala 46% tidak bersetuju. Keputusan itu bersandarkan kepada 1,645 responden. Polis Australia merampas lebih 200 kg dadah jenis metamfetamin dengan siri serbuan di Australia dan New Zealand. Sebahagian besar dadah berkenaan dirampas di Queensland dan disifatkan rampasan dadah terbesar di negeri itu. Jumlah rampasan dianggarkan sekitar $90 juta Australia. Susulan itu, polis mengesan dan menahan selama 6 suspek termasuk 4 warga United Kingdom. Polis mengisyaki suspek terbabit dengan sedikit terancang dan jenayah terancang yang berpengkalan di Britain. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bersifat tempatan beralih ke saingan Challenge Cup 2019. Pasukan Terengganu FC 2 gagal memanfaatkan kelebihan di gelanggang sendiri apabila sekadar seri 2 sama berdepan UKM FC dalam aksi di Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah malam tadi. Beraksi di laman sendiri, tuan rumah berpeluang membuka tirai jaringan apabila dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-19. Dan pemain import Bruno Suzuki tidak mensia-siakan peluang berkenaan untuk meletakkan TFC 2 di depan. TFC 2 terus garang apabila giliran Dechi Marcel melebarkan jurang kedudukan kepada 2-0 selepas bijak menggunakan hantaran Muhammad Syahrul Aizat Zulkifli untuk kedudukan terbabit kekal hingga tamat separuh masa. Kembali selepas rehat, pelawat kembali bangkit menyerang dan gol pertama hadir menerusi Milad Mansur yang berpunca dari satu serangan balas. Ketika perlawanan seakan memihak tuan rumah, UKM FC berjaya menyamakan kedudukan di penghujung saingan menerusi Faiz Hanif Adnan.
Tamat 90 minit, keputusan 2-2 kekal untuk dibawa ke aksi timbal balik pada 7 September depan di Stadium KLFA Ceras. Sementara itu, Kelantan gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri dalam kempen kumpulan A selepas tewas tipis 0-1 di tangan Johor Darul Takzim 2 JDT 2 di Stadium Sultan Muhammad ke-4, Kota Baru. Tuan rumah terlebih dahulu hampir menghasilkan gol pendahuluan, namun rembatan deras Nick Azli alias sedikit tersasar. Walaupun tuan rumah tersentak seketika apabila pelawat mencipta jaringan pendahuluan pada minit ke-32 hasil hantaran bintang Nicholas Fernandez dan disempurnakan Muhammad Gardar dengan tandukan deras tepat menuju kanan gawang menewaskan penjaga gol Muhammad Fikri Cik So. Skuad kendalian Yusri Cik Lah kemudiannya menggandakan asakan memburu gol penyamaan, namun peluang pada minit ke-40 menerusi bola umpanan Azwan Arifin gagal disudahkan Nick Azli apabila rembatan liriknya ditangkap kemas penjaga gol Haziq Nazli. Kelantan dilihat lebih garang di awal permainan babak kedua. Hasilnya pada minit ke-56 Nick Akif hampir menyamakan kedudukan hasil sepakan lirik namun sedikit tersasar. The Red Warriors melakukan serangan demi serangan namun gagal diterjemahkan apabila jaringan dan kedudukan 0-1 kekal sehingga tamat permainan. Baik, masalah jerebu yang melanda negara ketika ini masih terkawal dan tidak menjejaskan persiapan atlet dalam menjalani latihan kesukan SEA 2019 di Filipina November depan. Sehubungan itu, Majlis Sukan Negara MSN mengambil semua langkah yang perlu termasuk memasang alat bacaan indeks pencemaran udara IPU di Bukit Jalil bagi rujukan harian. So bacaan ini akan dibaca daripada semasa ke semasa setiap hari bagi kita mengenal pasti sama ada latihan perlu diteruskan ataupun diberhentikan. Namun setakat ini program latihan berjalan seperti mana biasa kerana tahap jerebu belum lagi melepasi tahap berbahaya. Selain itu, MSN juga sentiasa berhubung dengan Jabatan Alam Sekitar JAS untuk mengetahui status sebenar kualiti udara dan setakat ini semua lokasi yang menjadi pusat latihan atlet masih dalam keadaan terkawal. Bagaimanapun sebagai langkah alternatif, Abdul Rashid memaklumkan pihaknya sentiasa dalam keadaan bersedia dengan sebarang kemungkinan, apatah lagi situasi jerebu yang melanda ketika ini semakin menunjukkan peningkatan. Beberapa pelan kecemasan turut disediakan jika keadaan bertambah buruk. Namun apa yang pasti, atlet perlu meneruskan latihan terutamanya dalam persediaan rapi untuk menghadapi Sukan SEA di Filipina yang dijadualkan bermula 30 November depan. Baik, sekian dulu paparan Buletin Pagi. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Facebook, Instagram dan YouTube Buletin TV3. Saya Mir Abdul Malik Rayani. Salam hormat dan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.